that you're the bad one, you always being bad. Hai guys, balik lagi di Media Oki bersama dengan saya Oki. Nah, di video kali ini aku mau bikin video reaction nih. Ini videonya itu tentang Mat Kilau. Kemarin kan film Mat Kilau di Malaysia itu udah trending topik banget ya. Maksudnya penontonnya itu mencapai rekor katanya ya. Nah, karena itu aku penasaran banget nih tentang sejarahnya Mat Kilau nih. Ini aku nemu video nih. Di sini tulisannya 5 misteri kehebatan Mat Kilau yang ramai tak tahu. Wow, seperti apa? Yuk kita tonton bareng-bareng guys. Mat Kilau bukanlah calang-calang orang kerana beliau merupakan seorang yang taat pada agama dan telah dikurniakan banyak kelebihan kepada dirinya. Di sini yang disenaraikan 5 misteri kehebatan Mat Kilau yang ramai tidak sangka. Oh, yang diduga. You're watching Top 5 Malaysia. Nombor 5. Buntat Embun. Iklan guys. I'm just stressed out. I'm trying to balance all that comes with being a content creator. Pernahkah anda lihat atau tahu akan buntat embun? Buntat embun ataupun geliga embun merupakan salah satu alat kebesaran negeri Perak yang amat penting dalam istiadat pertabanan Sultan Perak sejak dari dahulu lagi sehingga ke hari ini. Selain daripada itu, buntat embun juga terkenal sebagai alat pengasih, pendinding, merawat sakit dan juga boleh menjadikan pemakai halimunan. Mat Kilau dikatakan mempunyai buntat embun di celah jari kelingking kirinya dan jari manis. Buntat embun yang dipakai oleh Mat Kilau ini dikatakan adalah titisan embun pertama yang timbul pada sepertiga malam dan pemakai dikatakan sentiasa menjaga hubungan dengan Allah dengan berjaga dan beribadah pada sepertiga malam. Antara kelebihan buntat embun ini adalah dalam keadaan terdesak, seseorang itu boleh menjadikan dirinya seperti orang mati bagi mengelirukan musuh. Kemudian apabila buntat embun itu dibasahkan dengan air embun, maka orang itu akan hidup semula. Seseorang yang memakai buntat embun juga dikatakan susah untuk mati. Walaupun terpisah kepala dengan tubuh sekalipun, pemakai buntat embun masih boleh hidup dengan syarat buntat itu masih ada pada diri si pemakai. Pawang Nong yang merupakan pawang diraja berkata bahawa Mat Kilau telah mendapat buntat embun itu daripada orang asli di Bukit Raya, Mukim Budu, Kuala Lipis. Seorang bomoh patah yang dikenali sebagai Pak Tunggal dikatakan pernah mengintip pergerakan Mat Kilau dan ayahnya dan mendengar bahawa mereka sedang mandi embun yang merupakan amalan para pahlawan sambil duduk di atas daun pisang di atas pokok. Istimewa Mat Kilau. Mat Kilau. Keris umumnya digunakan untuk mempertahankan diri dan sebagai alat kebesaran diraja. Senjata ini juga merupakan lambang kedaulatan orang Melayu sejak dahulu lagi. Panglima, Hulu Balang dan pahlawan Melayu silam sentiasa memakai pakaian lengkap, berdesta dan mempunyai keris yang tersisip di pinggang. Bagi pahlawan Melayu, keris memang sentiasa menjadi simbol utama identiti mereka. Sebagai contoh, keris Taming Sari yang merupakan senjata Hang Tuah. Mat Kilau juga mempunyai kerisnya sendiri sepanjang perjuangannya menentang British pada zaman dahulu. Anak kepada salah seorang sahabat Mat Kilau iaitu Pendekar Demali pernah berkata bahawa terdapat 2 senjata yang telah hilang di kawasan sekitar Gunung Semanggul, Perak, iaitu senjata milik Tok Bahaman dan senjata milik Mat Kilau sendiri.
Dua keris Kilau. yang hilang itu diperbuat daripada besi jenis kuning dan putih. Sementara satu lagi bilah keris mat kilau yang masih terpelihara dikatakan diperbuat daripada besi hijau. Keris mat kilau mempunyai ciri-ciri keris pahang dan merupakan sebuah keris lurus besi sebatang tanpa lock atau lekuk, dan panjang bilahnya lebih daripada 14 inci. Keris mat kilau dikatakan memiliki titik bulat berwarna putih pada belalai gajah dan aring. Titik bulat itu dikatakan diperbuat daripada bahan logam perak dan dipercayai mempunyai kuasa bagi memusnahkan ilmu kebal. Hulu keris mat kilau diperbuat daripada kayu kemuning hitam yang mempunyai banyak khasiat seperti penawar racun. Dan bilah keris mat kilau adalah ringan dan boleh dilenturkan. Selain serangan tikaman dan hiris, keris mat kilau turut digunakan bagi serangan berbentuk tebasan. Nombor 3. Ingin menyerang 2,000 askar dengan sekumpulan pahlawan kecil. Seorang sejarawan bernama Haji Muhammad Nur bin Yusuf pernah memperjelaskan tentang tahap keberanian sebenar mat kilau yang harus kita contohi dalam sebuah insiden yang pernah berlaku pada zaman dahulu. Allahyarham mat kilau pernah rapat dengan seorang pembesar di Macang, Kelantan yang bernama Tengku Sulia Kemuning. British dan kerajaan Siam pernah membuat sebuah rancangan bagi memaksa mat kilau keluar dari tempat persembunyiannya. British dan Siam ingin menangkap Tengku Sulia Kemuning dan membawanya ke Siam dengan tujuan untuk menjadi umpan untuk menarik perhatian mat kilau supaya keluar dari tempat soroknya. Pada mulanya, mat kilau dan beberapa orang sahabat mahu menyerang kira-kira 2,000 askar Siam yang ditugaskan hadir membawa pergi Tengku Sulia Kemuning secara berdepan-depan. Jika dibandingkan jumlah mat kilau dan rakan-rakannya yang ingin menyerang sejumlah askar Siam yang lebih ramai dan lengkap bersenjata, ia memang boleh dikatakan seperti menggali kubur sendiri. Walau bagaimanapun, Tengku Sulia Kemuning berjaya meyakinkan mat kilau supaya tidak bertindak membabi buta seperti itu dan mencederakan dirinya dan sahabat-sahabat. Nombor 2. Kehebatan istimewa mat kilau. Mat kilau sememangnya seorang yang hebat dan tidak pernah mengalah untuk berjuang mempertahankan tanah air. Sebagai seorang pahlawan Melayu, mat kilau dikatakan memang banyak mengamalkan amalan-amalan seperti mantra, jampir serapah, doa, isim dan silat untuk mempertahankan diri sendiri dan untuk menewaskan musuh. Mat kilau telah mempelajari pelbagai ilmu sepanjang perjuangan beliau dan telah menyusun dan mencatatnya dalam sebuah kitab ketika dirinya di dalam buruan penjajah Inggeris. Kitab tersebut kemudiannya telah diserahkan di bawah jagaan Mat Saman Kelantan kerana keadaan mat kilau ketika itu yang sering berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain kerana merupakan buruan British. Mengandungi segala amalan-amalan mat kilau seperti ilmu-ilmu berkaitan perang, pengasih, perubatan, pelangkah, kebal dan banyak lagi. Ilmu seperti ini sering digunakan oleh pahlawan dahulu yang mempertahankan negara kita daripada dikuasai penjajah. Amalan-amalan yang diamalkan oleh pahlawan itu adalah berasaskan ayat-ayat Al-Quran sehingga beliau dikatakan ditetap tidak lut, ditembak tidak tembus dan boleh gaib. Terdapat sebuah kisah di mana mat kilau berjaya mengalahkan harimau dengan menggunakan tangannya sahaja ketika diserah haiwan berkenaan sewaktu berjalan kaki ke stesen kereta api Bukit Ibam di Pahang. Nombor 1. Busur timbul selepas kemunculan mat kilau. What happens when you see it? It's smiling at me, but not a friendly smile. It's the worst smile I've ever seen.
Selepas kemunculan semula mat kilau, ramai orang yang hadir bagi melawat pahlawan itu berasa aneh kerana terdapat busut dalam rumah tersebut. Anak mat kilau iaitu Omar bercerita bahawa sebuah busut telah timbul di bawah tangga rumahnya sejak 30 tahun yang lalu. Katanya dia telah cuba membuang busut itu sebanyak 20 kali, tetapi ia tetap tumbuh kembali. Apakah itu busut dan mengapa ia sering dikaitkan dengan cerita mistik? Busut ialah longgokan tanah di atas sarang semut dikenali sebagai anai-anai. Mengikut kepercayaan orang tua-tua, pemburu dilarang menembak ayam hutan yang sedang bertenggek di atas busut kerana dikatakan ada jin yang menjaga ayam itu. Dan jika ditembak juga, pemburu itu akan mendapat musibah. Anak mat kilau iaitu Omar berkata lagi, walaupun rumah lama mereka telah diruntuhkan dan dibuat baru dan bersimen, busut itu masih tumbuh lagi. Dan kemudiannya menceritakan bahawa dia telah didatangi orang tua berjubah hijau dalam mimpinya yang meminta supaya tidak mengusik busut tersebut kerana ia tidak meminta makan dan ia akan membawa rahmat. Mungkin perkara ini berlaku secara kebetulan atau mungkin memang benar dan ia berkait setelah kemunculan mat kilau. Yang anehnya, busut itu terbentuk dengan sangat cepat berbeza dengan busut-busut lain yang kebiasaannya terbina dalam tempoh lebih panjang. Ketinggian busut itu dilihat telah mencapai lebih 3 kaki selepas beberapa minggu kepulangan mat kilau. Itu sahaja video pada hari ini. Mat kilau merupakan pahlawan yang dianugerahkan dengan pelbagai kelebihan disebabkan oleh sifatnya yang terpuji. Maka kita mestilah mencontohi sifat-sifat mat kilau yang sentiasa berani menentang penjajah dan sentiasa mendekatkan diri dengan Allah serta menjaga bangsa dan agama. Nah, menurut kalian gimana nih? Setelah menonton video ini nih, 5 misteri kehebatan mat kilau, kalau aku sih pengen banget nonton dari dulu, cuma belum ada di Indonesia. Pantasan aja ini filmnya menang rekor guys, penonton terbanyak dan katanya bagus banget. Wah, pengen nonton bener-bener. Kalau kalian punya komentar, tulis di kolom komentar seperti biasa guys. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Nah, sekian guys videonya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.